Hai, bersama cikgu lagi dalam kelas Matematik Bestari. Hari ini Cikgu Umi, kita dah bersama dalam kelas yang pertama hari itu. Sekarang kita akan mengupas dengan lebih lanjut tentang kertas 2. Kertas 2 yang mengandungi totalnya 100 markah. Dia terbahagi kepada dua, bahagian A dan juga bahagian B. Yang mana bahagian A mengandungi 52 markah dan bahagian B mengandungi 48 markah. So, hari ini kita akan tengok apa yang ada dalam paper 2. Sekarang kita masuk kepada soalan ramalan kertas 2. Nama je nervous macam tu soalan ramalan. Tapi percayalah, apa yang cikgu cakap ni dia akan fix setiap tahun. Sebab tu kita boleh panggil dia ramalan. Tiap-tiap tahun chapter yang sama sahaja yang akan naik. So maksudnya awak ada sangat besar peluang untuk dapat skor matematik sebab kita tahu chapter yang naik chapter tu juga. Okey, chapter apa yang cikgu maksudkan akan naik? Okey, bahagian A ni dia akan menggabungkan 3 tingkatan. Tingkatan 3, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey. So bahagian A mengandungi 52 markah which is 11 soalan. Daripada tingkatan 3 kita akan ada 3 bab. Ya, 3 bab dan bab-bab itu adalah yang pertama adalah persamaan linear dalam pemboleh ubah ataupun kita panggil sebagai persamaan serentak. Dalam bahasa Inggerisnya simultaneous equation. Yang kedua adalah bulatan, circle dan yang ketiga adalah isi padu iaitu volume. Mari kita lihat soalan-soalannya bentuk macam mana. Okey, ini simultaneous equation, persamaan serentak. Soalan yang macam ni, ini yang dulu-dulu, bentuk dulu-dulu. Dia bagi direct macam ni Dia bagi kita direct. Tapi sekarang, nowadays, dia dah mula implement kebat dalam soalan-soalan kita. Dia bagi ayat panjang-panjang. Ni dia bagi gambar pula. Okey. So macam mana kita nak solve dia, kena ingat cara untuk kita solve. Okey. Itu adalah yang pertama dalam tingkatan 3. Seterusnya kita pergi kepada chapter bulatan. Bulatan ni sebenarnya dalam SPM, dia ada dua jenis bulatan lah. Pertama adalah bulatan yang kira-kira sudut tu. Tapi itu bukan. Itu paper 1. Kita tak nak cakap tentang paper 1. Sekarang kita nak fokus kepada paper 2 kan. Bahagian A. Bulatan yang dimaksudkan adalah yang menggunakan perimeter dan juga luas sektor bulatan. Okey, luas sektor bulatan kita pakai pi j kuasa 2. Ingat lagi? Pi j kuasa 2. Untuk perimeter kita guna 2 pi j. Jangan confuse. Selalu student tukar-tukar itu Okey, so yang ketiga kita pergi kepada isi padu. Okey, isi padu pepejal ada banyak, ada kon, ada segitiga. So kita akan gunakan maklumat-maklumat ini. Contoh, kita ada kon 1/3 pi j kuasa 2 T. Kena hafal lah semua ni. Kita kena hafal semua. Silinder pi j kuasa 2 T. Bezanya sikit je. Ini ada 1/3. Ini tak ada 1/3. Maksudnya formula dia, ingat satu cukup. Ingat silinder, awak kena faham bahawa kon ini adalah 1/3 daripada silinder. Dapatlah formula untuk silinder. Dan yang lain-lain awak kena hafal. Okey. Ini adalah untuk tingkatan 3. Sekarang kita nak masuk kepada tingkatan 4. Apa lagi yang nak masuk dalam section A, bahagian A, kita tak masuk lagi bahagian B. Tingkatan 4 kita ada 5 chapter. Chapter pertama adalah persamaan kuadratik, nanti cikgu akan tunjukkan. Yang kedua adalah penaklukan matematik, mathematical reasoning. Yang ketiga adalah set. Keempat adalah garis lurus, straight line. Kelima adalah garis yang satah dalam 3 dimensi, line and plane in 3 dimension. Okey, kuadratik. Basic lah, ini basic kuadratik lah. Okay. Yang seterusnya kita pergi kepada soalan kedua iaitu mathematical reasoning, penaklukan matematik yang dia ada premis 1, premis 2, kesimpulan, jika dan hanya jika. Kalau boleh ingat balik. Yang ketiga adalah set. A kesatuan B. Ingat lagi? A persilangan B. Ini adalah untuk soalan-soalan set. Okay. Next. Kita ada garis lurus, the famous one, y mx plus c. Y sama dengan mx tambah c. Kita tahu kalau dia punya garisan adalah selari, kecurunan dia akan sama. Okey, ini adalah contoh soalan. Yang kelima adalah garis dan satah dalam 3 dimensi. Yang ini. Okey. Dan
Untuk tingkatan yang seterusnya iaitu tingkatan 5, kita ada berapa bab? Kita ada 4 bab yang akan masuk dalam bahagian A. Jangan confuse kita tengah cakap tentang bahagian A, kita tak cakap lagi tentang bahagian B. Kita tengok untuk bahagian A, pertama adalah graf fungsi. Bukan yang lukis-lukis plot-plot, bukan. Untuk graf fungsi, ini adalah untuk graf fungsi lorekan, nanti kita akan tengok. Yang kedua adalah matriks. Yang ketiga adalah kecurangan luas di bawah graf. Yang keempat adalah kebarangkalian dua. Okey, detail dia adalah, graf fungsi ni kita bukan yang nak lukis-lukis graf tu. Ini adalah lorekan rantau ketak samaan. Ingat lagi tak? Ni senang nak skor ni. Kena tulis skor kat sini. Chapter yang kedua. Matriks. Matriks ni banyak kena tahu macam mana nak darab matriks. Ramai ada masalah dengan nak darab matriks. Akhirnya akan menyebabkan dia tak dapat jawab soalan songsangan matriks. Okey, seterusnya. Kita ada kecerunan dan luas di bawah graf. Kena tahu macam mana nak cari kecerunan guna formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Kita ada juga luas segitiga, luas trapezium, okey? Dan seterusnya adalah kebarangkalian. Kebarangkalian ni kita belajar 2 kali. Form 4 kita belajar kebarangkalian 1, Form 5 kita belajar kebarangkalian 2. Bezanya kebarangkalian 2 ni adalah tentang 2 peristiwa. Yang pasal gambar rajah pokok. Nak tahu 2 peristiwa macam mana? 2 kotak, kotak A, kotak B. Berapa kotak tu? 2 kotak kan. Ada je huruf 2, perkataan 2 itu adalah kebarangkalian 2, kena lukis tree diagram. Okey. Bahagian B. Tadi bahagian A kan 52 markah. Bahagian B ni dia 48 markah. Ada 5 soalan, wajib jawab hanya 4 sahaja. So awak kena pilih lah mengikut selera kita lah, selera anda. Awak suka jawab soalan yang mana? Mari kita tengok apakah soalan-soalan yang ada dalam bahagian B. Okey, graf fungsi. Yang ini lukis graf. Yang ini lukis graf, markah dia 12. Satu soalan berjumlah 12 markah. Sangat senang nak dapat markah. Awak isi kotak tu dah dapat 2 markah. Lepas tu awak lukis, awak dah dapat 4 markah. Cari nilai dan lukis garisan yang seterusnya, dapat lagi 4 markah. Okey, seterusnya. Kita ada penjelmaan, ingat lagi tak? Pantulan, translasi, pembesaran, putaran. Okey, semua itu dalam tajuk penjelmaan. Next, kita ada statistik. Ini adalah satu-satunya bab tingkatan 4 dalam bahagian B. Kalau awak perasan dia ada 4, satu tingkatan 4, yang lain semua tingkatan 5. Okey, seterusnya. Bumi sebagai sfera. Bumi sebagai sfera ni antara yang jarang-jarang jarang-jarang dipilih untuk dijawab kerana dia punya critical thinking dia. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah chapter terakhir dalam tingkatan 5, pelan dan dongakkan. Yang ini wajib kena buat. Ini wajib kena buat sebab dia senang. First, dia adalah lukisan daripada atas, which is pelan, dongakkan X dan dongakkan Y. Okay? Awak ikut je lah. X, Y kat mana, lukis sahaja. Okey. Kita akan pergi kepada sedikit tips untuk memudahkan awak mendapat markah di paper 2. Okey, untuk kali ini cikgu nak terangkan tentang sudut tunduk dan juga sudut dongak. Kerap kali cikgu dapat permintaan daripada student untuk terangkan tentang sudut tunduk dan dongak. Ada masalah sikit ramai yang mengalami sedikit salah faham pada sudut tunduk. Kita nak tengok apa salah faham yang berlaku. Mari dekat sini kita akan beri awak sedikit nota. Kita akan tengok. Kamu boleh perhatikan kepada skrin kita. Okey, theta ini ataupun sudut, kita bagi sikit nota. Sudut duduk kat mana? Sudut adalah berada di antara soalan dan juga garisan mengufuk. Alright, maklumat yang kedua, itu maklumat yang pertama. Sudut mesti berada di antara soalan dan juga garisan mengufuk. Cikgu akan terangkan sebentar lagi. Ambil nota dulu. Yang kedua notanya adalah, kalau cikgu sebut kejap lagi set dalam topik ini, apakah yang dimaksudkan sebagai set itu adalah daripada, kalau kita ada mata,
Oh, nampak macam mata tak cikgu lukis? Okey, kita ada mata. Mata ni wajib datang dengan satu garisan, ya. Satu garisan yang kita panggil sebagai garisan mengufuk. Ini garisan mengufuk. Ini mata. Ini garisan mengufuk. Okey, itu set dia. Dia mesti duduk dalam set. Dia tak boleh ada mata tak ada garisan mengufuk. Dia mesti ada garisan mengufuk. So sekarang ini adalah set yang perlu ada. Mata kena ada dengan garisan mengufuk. Next, apa lagi yang awak kena tahu sebelum kita jawab soalan-soalan dalam chapter ini? Awak ingat lagi tak masa awak tingkatan 3 awak ada belajar satu topik tentang sudut. Apa yang awak belajar dalam sudut tu adalah kita ada, okey, sudut ini kita namakan sudut apa? Ingat lagi tak? Ini kita namakan sebagai sudut selang seli. Okey, sudut selang seli. Katakan dekat sini nilainya adalah 40. Berapakah nilai dx? Ini x, ini 40. Berikan cikgu jawapan x. Okey, mudah kan? Semua orang tahu jawapan kita adalah 40 kerana bila adanya sudut selang seli kita akan ada formula iaitu sudut A dengan sudut B akan sama. So sini A, sini B, ya. Alright. A ni merujuk kepada yang sebelah situlah yang ada tu. Okey, so sekarang ini 3 nota yang perlu awak pegang kuat-kuat, pegang erat-erat untuk kita menjawab soalan sudut tunduk. Okey, kejap lagi cikgu akan tunjukkan contoh soalan sudut tunduk. Okey, kita bergerak kepada, ini adalah lukisan. Kalau boleh cikgu lukiskan untuk awak. Sudut tunduk. Macam mana ya? Katakan, kita ada seekor burung. Okey, burung kat atas tu. Kita nak pandang apa? Kita nak pandang, burung tu nak pandang pasu bunga. Okey. Cikgu akan buat satu garisan kuning ni. Ini kita panggil sebagai garisan soalan. Ini. Garisan soalan. Okey. Lepas tu kita akan ada soalan dekat tepi. Diberikan sudut tunduk bunga dari burung adalah 40 darjah. Cari X. So sekarang ni kita kena tahu dekat mana duduknya sudut tunduk ni. Ramai orang buat kesilapan apabila, okey, sudut tunduk biasalah kalau ada pokok macam tu mestilah kita ada tanah, betul? Mestilah kita ada tanah. Ramai di antara pelajar yang cepat je dia nak bagi jawapan, dia kata sudut tunduk dekat sini. Berapa ramai yang rasa sudut tunduk dia dekat sini? Okey. Salah ya, salah sama sekali. Kerana apa? Kerana kita tidak berpegang kepada kita punya tips bahawa kalau boleh cikgu recall balik, okey, kita ada set, ada mata, ada garisan mengufuk. Okey, so matanya dekat mana? Nak tahu mata dekat mana, kita ada tips dekat sini. Sudut tunduk bunga dari. Tengok perkataan dari. Dari ni kita boleh anggap sebagai magic word. Tengok perkataan dari. Selepas perkataan dari adalah letaknya mata. Dari burung. Maksudnya mata dekat mana? Mata lepas perkataan dari. Dekat mana? Burung. Mata dekat burung. So ini ada mata mata dekat burung. So mata kita dekat sini. Maafkan mata kita yang begitu. Okey, mata dekat situ. Lepas tu kita bagi tahu setnya ada mata, kena ada garisan mengufuk. Okey? Ada mata, kena ada garisan mengufuk. Mari, ini kita punya mata. Kalau boleh cikgu padam yang tadi tu salah yang warna merah tu bukan kat situ. Kita punya sudut bukan dekat situ sayang. Okey, kita pergi kepada kita punya yang betul-betul, kita nak buat yang actual. Macam mana penyelesaian dia? Ada mata, ada garisan.
Okey, garisannya cikgu buat dengan warna merah. Garisan mengufuk. Ini adalah garisan mengufuk kita. Okey, itu adalah garisan mengufuk kita. Sudut terletak di antara soalan dan garisan mengufuk. Soalan yang bawah ni, kalau boleh cikgu tunjukkan, ini soalan. Yang warna kuning ni, ini soalan. Okey, ini garisan mengufuk kita. Okey, itu garisan mengufuk. Sudut mesti berada di antara soalan dan juga garisan mengufuk. Tengok kat mana soalan? Ini garisan soalan. Mana garisan mengufuk? Ini garisan mengufuk. Mana kita tahu nak ada garisan mengufuk kat sini? Sebab garisan mengufuk dia kena kawan dengan mata. Tadi kita kata mata kita dekat burung. Macam mana pula kita nak tahu mata dekat burung, cikgu? Tips dia senang sahaja. Tengok perkataan dari. Selepas perkataan dari itu adalah tempat di mana mata terletak. See? Burung. So mata letak kat burung, tapi mata ni kena datang dengan package. Mata ni kena datang dengan package. Package dia adalah garisan mengufuk. So sudut kita dekat mana? Sudut mesti berada antara soalan dan garisan mengufuk. Soalan, garisan mengufuk. So kat mana kelas? Boleh bagi tahu cikgu kat mana sudutnya? Sini. Ini adalah kita punya sudut. Ini kita punya sudut. Okey? Ini kita punya sudut. Ramai yang melakukan kesilapan. Semua orang ingat sudut dekat sini. Semua orang ingat sudut dekat sini. Sebab dia tak aware dengan fakta bahawa sudut mesti terletak di antara mengufuk dan juga soalan. Kalau sudut dongak dia tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Kalau sudut dongak, katakanlah kita mendongak memandang burung. Katakanlah kita Ali duduk kat tempat pasu bunga ni. Dia nak pandang burung. Bila sudut dongak, dia mata dekat sini. Kat bawah ni dah nampak macam garisan horizontal. Dia ada tanah kan? So dia tak adalah tersilap. Sudut dongak jarang tersilap. So ini kalau dia pandang secara dongakkan, ini garisan horizontal, ini garisan soalan. So betul lah dia punya sudut dekat sini. So dongak tak ada masalah sangat. Yang ada masalah adalah tunduk. Sila hati-hati dengan sudut tunduk. Okey. Kalau tak berapa faham lagi, kita nak pergi kepada soalan supaya kita nampak macam, ini baru faham cikgu. Okey? Kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Kita nak implement tengok. Ini semua soalan SPM. Cikgu ambil soalan trial SPM, soalan SPM. So standard dia macam ni je. Antara pilihan jawapan berikut, yang manakah menggambarkan situasi di bawah? Sudut tunduk P dari R ialah 35. Okey. Kalau cikgu kan, cikgu tengok apa dulu? Cikgu akan tengok perkataan dari. Lepas perkataan dari, kita kata ada apa? Kita ada mata. Mata kita. Mata akan ada selepas perkataan dari. So, mata dekat R. Sudutnya adalah sudut tunduk. Sudut tunduk. Tunduk kan? Tunduklah ke bawah. Dia tak naik atas. Mata dekat R. Cuba kamu lihat mata dekat R. Kalau yang ini, macam mana pula? Sudut tunduk dia mesti pandang ke bawah. Dia mesti macam ni. R. Okey. Dia macam tu. Sebab dia kata dari R. Ini baru boleh jadi tunduk. Sebab R duduk kat atas, baru R boleh menunduk. Betul? Kalau R duduk kat bawah, macam mana R nak menunduk? Tak boleh. Okey, so S. Sudut tunduk R. Dari R kan? Tak boleh. Sebab R ni tak ada garisan. Dari R. Tak boleh. Dia tak jadi sudut tunduk. Dia jadi sudut dongak. Yang ni D. Kita tengok D. Sudut tunduk. R ni nak pandang ke bawah. Dah betul lah tu. R pandang ke bawah. R pandang apa? R pandang. Okay, cikgu boleh padam sikit. R pandang P. R nak pandang P. So, R memandang P. Sudut dia betul tak dekat sini? Betul. Sebab ada satu je kita punya kesimpulan jawapan kan. Betul lah yang ini sudutnya. Dia akan jadi salah kalau dia letak 35 darjah dekat bahagian bawah. So ini betul atau tidak jawapan dia? Sudut tunduk P. Sudut tunduk P dari R ialah 35. So mata dia akan duduk dekat R. So jawapannya adalah D. Ini kira soalan-soalan yang mudah lah ya. Ini adalah soalan-soalan yang mudah. Kita pergi lagi kepada soalan. Dia makin lama sebenarnya banyak kepada basic. Dia banyak kepada basic sebab dia nak
menguji setakat mana kita faham satu-satu konsep matematik sebenarnya. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Kalau boleh kita bacakan di sini. Rajah 14 menunjukkan sebuah tiang lampu tegak dan dua utas tali diikat di titik L pada bahagian atas. K dan M berada di atas satah mengufuk. Okey, K dan M berada di atas satah mengufuk. Antara berikut, yang manakah mempunyai nilai sudut yang sama dengan sudut tunduk K dari L? Sudut tunduk K dari L. Sudut tunduk K dari L. Okey, sudut tunduk K dari. Perkataan dari, the magic word. Tengok perkataan dari dulu. So, mata dekat L. L kat mana? L kat atas ni ha. L kat atas. Okey. Dari maknanya, dari L, mata dekat mana? Mata selepas perkataan dari, mata dekat L lah. So, mata dekat L. Lukis sekejap mata dekat L. Okey, dia nak pandang apa ni? Sudut tunduk K. Sudut tunduk K daripada L. Ya? Sudut tunduk K daripada L. So, sudutnya dekat sini. Sebab ini adalah soalan. Ini adalah garisan mengufuk. Boleh faham? So, sudut tunduknya adalah yang itu. Tapi tak ada. Tak ada huruf kat sini. Tak ada huruf. Ingat tak tadi cikgu ada ajar tentang sudut selang-seli? Okey, sudut selang-seli. Kalau boleh cikgu lukis. Okey, kita kata sekarang sudut kita dekat sini. Okey. Tapi yang manakah nilainya sama dengan sudut tunduk tersebut? Ada E, F, G, H. Secara automatiknya tadi dah ajar sini. Dan jawapannya adalah E lah. Sudut tunduk dia akan sama dengan nilai sudut E. Okey, ada jawapan E? Ada. So, jawapannya adalah E, iaitu pilihan jawapan A. Sudut tunduk. Ingat ni je. Ingat dia punya soalan mana. Dia punya garisan mengufuk yang mana. So, insyaAllah kalau awak ingat semua benda tu, set mata mesti ada garisan mengufuk. Awak akan dapat jawab soalan ni bukan sahaja paper 1 tapi paper 2. Sebab dekat paper 2 pun ada juga soalan yang macam ni. Sekarang kita pergi kepada soalan yang berupa masalah. Soalan yang berupa masalah dibagi ayat panjang-panjang. Dibagi ayat panjang-panjang. Cuba baca soalan. Rajah 20 menunjukkan seekor burung berada pada puncak sepohon pokok dan seekor kucing berada di tanah mengufuk. Apalah kerja mereka ini ya. Sudut tunduk kucing itu dari burung ialah 42. Okey, berhenti sekejap. Sudut tunduk kucing dari burung ialah 42. Proses maklumat tu. Proseskan maklumat yang ada. Sudut tunduk, sudutnya adalah sudut tunduk dari burung. So, maksudnya mata dekat burung. Ada garisan horizontal, ya. Dia kata sudutnya ialah 42. Cikgu rasa semua orang macam dah hampir faham Dia punya sudut duduk kat sini, dia tak duduk kat bawah. Tapi always student bila dia nampak gambar rajah, ada pokok macam tiang, ada tanah macam ni, dia akan simplify kata kat sini ini adalah sudutnya. Ini adalah sudutnya. Sebab tu kita kata inilah masalah kalau sudut tunduk. Ramai orang duk assume sini sudut tunduk. Salah ya, salah. Kena ingat, set kena ada mata dengan garisan mengufuk. Sudut kat situ 42. Kucing itu berada Y meter dari pokok. Kucing itu berada Y meter dari pokok. Okey, Y meter dari pokok. Hitung nilai Y dalam meter dan diberikan ketinggian burung dari tanah adalah 5 meter. Mari kita lukislah. Ya? Kita lukis lagi clear nampak. Tinggi dia 5 meter. Okay. Kita nak cari Y. Sudut. Kalau sudut tu,
kita nak guna dalam segitiga ni lah kata. Kita nak buat trigonometri. Trigonometri ni memerlukan semua sudut tu dalam segitiga. Okey. Yang ni tak ada segitiga yang terbentuk. Tapi 42 dekat sini kita boleh duplicate letak di bawah. Kan? Tadi kita dah belajar kan? So kita pun letak sini 42. Kita boleh ada kat sini 42. Selalunya untuk chapter ini, untuk pengetahuan semua, kita cuma menggunakan tangent sahaja, ya. Tangent sahaja. Setakat pengalaman cikgu kita gunakan tangent sahaja. Tapi kalaulah SPM tahun ni dia tak guna tangent, awak tengoklah apa maklumat yang awak ada. Maklumat yang cikgu ada dekat sini adalah dia punya opposite. Sini opposite, sini adjacent. So of course kita akan guna tangent. So tangent 42 bersamaan opposite dia 5, adjacent dia y. Tukar sahaja tempat duduk, tekan kalkulator. Ya. Kita boleh tekan kalkulator. Tapi cikgu tak tunjuk lah, tekan macam biasa je. Kita kira 5 bahagi tangent 42. Kita akan dapat jawapan berapa? 5 bahagi tangent 42. Okey, jawapannya adalah y bersamaan 5.553. So 5.53 kalau kita lihat, jawapan yang paling hampir 5.53. Kita dapat? Ada tak? 5.55. Dia bagi dua angka dia bagi dua desimal sahaja. Cikgu punya jawapan tadi 5.53. Bolehlah. Jawapannya adalah C. Jawapan adalah C. Cuma dia N kan awal sedikit. Okey. So ini adalah jawapan sudut tunduk. So now kita dah tak silap lagi. Lepas kita dah dapat teknik ini, kita dah tak buat kesilapan seperti sebelum-sebelum ini. So cikgu harapkan tips ni dapat membantu awak. So guna dalam SPM nanti bagi siapa yang tak tahu lagi. Bagi siapa yang dah tahu, elakkan careless mistake. Untuk kertas 2 kali ni, cikgu akan sentuh tentang matriks. Cikgu akan ajar daripada cara darab matriks, songsangan dan terus kepada soalan paper 2 matriks. So tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok soalan yang cikgu nak tunjuk pada awak. First kita tengok dulu macam mana nak darab matriks. Dekat darab matriks ni ramai yang tersangkut lah selalunya. Mari kita tengok cara darab matriks. Ini adalah 2 matriks. Jika awak diberikan soalan matrik, awak kena check dulu yang apa yang kita panggil sebagai matrik peringkat atau dalam bahasa Inggeris dia ordered pair. Sebab ada syarat-syarat dia kalau kita nak darab 2 matrik ni. Tak boleh main darab je semua. Syarat-syarat yang kita kena tengok adalah okey, matrik yang pertama, matrik peringkat dia adalah 2 darab 1. Okay, by this time cikgu percaya ramai yang dah tahu matrik peringkat tu apa. Matrik peringkat itu adalah bilangan baris dan juga darab bilangan lajur. Okey, ini kita namakan sebagai baris, ya. Lajur dia ada 1, sebab tu dia jadi matrik peringkat 2, 1. Okey. Untuk matrik peringkat yang sebelah, berapa matrik peringkat dia? Cuba share dengan cikgu, berapakah dia punya matrik peringkat? Matrik peringkat dia dekat situ adalah 1 darab 2. Kalau kita nak tahu 2 matrik itu boleh didarabkan atau tidak, kita kena tengok ini. Awak cuba perhatikan, matrik pertama tu di bahagian belakang dia tu, ya, dia kena sama dengan nilai matrik yang di depan matrik yang kedua. Depan belakang dia kena samalah, pendek katanya. Belakang depan dia kena sama. Kalau tak sama, tak boleh darab. Kalau sama, boleh darab. Okey. So sekarang kita dah tahu, oh dah boleh darab. So macam mana pula kita nak darab? Cara nak darab dia adalah matrik yang kedua, kita naikkan dia ke atas. Macam mana ya? Mari kita tengok macam mana. 2, 3. Kita naikkan ke atas sampai tak ada selisih antara 2 matrik tersebut. Dalam matriks ni, kalau awak nak tahu, kita suka sangat dengan baris. Apa-apa pun kita mesti dulukan baris. Kalau awak lihat matrik peringkat tadi pun, ini adalah baris dulu kan? Ini adalah baris dulu. Ini baris darab dengan lajur kan? Okey. So ini pun, kita kira berapa baris matrik pertama? 1, 2.
So untuk metrik pertama kita fokus kepada baris, metrik kedua kita fokus kepada lajur. Okay. Lajur dia ada dua. Persilangan di antara garisan-garisan itu adalah sebenarnya clue. Clue untuk kita. Jawapan kita kejap lagi ada 4 lah. Okey, dia ada A, B, C, D. Apa yang dimaksudkan dengan ABCD ni? Jawapan kita macam ni kejap lagi. A, B, C, D. Okey? Okay, dah ready. Kita nak cari nilai A. Kita nak cari satu-satu. A apa, B apa, C apa kita nak cari. So, untuk kita cari jawapan kita untuk A. Ya, kita ready ya, kita nak buat untuk A. Untuk A, kita tengok dekat sini A. A ni menggunakan baris dan lajur yang mana sahaja. Dia tak guna semua nombor tau. Dia guna ini. Dia guna yang ini. So, kita ambil yang ni. Kita darab dengan yang ini. So, kita dapat apa? 2 darab 5 dapat 10. Okey. Itu untuk A. Itu baru A. Kita nak buat B. Siapa pandai? Macam mana kita nak buat B? Kita nak buat B B kat sini. Okey. Dia menggunakan yang tu dan yang atas ni. So, cikgu buat bentuk kotak pula lah. Tak nak bagi confuse kan? So, untuk mendapatkan B, kita perlu darabkan warna merah dengan warna merah. 2 darab 2. So, dapatlah kita nilai untuk B. 2 darab 2. Dan seterusnya macam itulah. Dan seterusnya untuk dapatkan C, 3 darab 5. Ya. Dan D adalah 3 darab 2. Akhirnya, kita akan dapatlah jawapan untuk soalan kita ni. Jawapannya adalah kamu sepatutnya tulis kat bawah. Cikgu tak cukup ruang, so cikgu tulis kat tepi sahaja. 10, 4, 15, 6. Okey. Double check. Okey ke? Betul ke? 10, 4, 15, 6. Okey. So, kita dah habis menjawab soalan darab. Ini adalah cara untuk kita darab matriks. Ini cara yang cikgu amalkan selalulah. First, awak tentukan dulu bentuk dia. Nak tentukan bentuk adalah naikkan ke atas matrik yang kedua. Bila awak dah naikkan ke atas, awak buat macam ni, persilangan. Matrik pertama buat, dia ada berapa baris? Dia ada 1, 2. Ada 2 baris. Awak buatlah 2 baris. Awak pergi kepada matrik yang kedua ni, dia nak lajur untuk matrik yang kedua. So, awak tengok, matrik ni ada berapa lajur? Lajur itu adalah garisan nombor yang ke bawah. Lajur. So, dia ada 1, 2. Dia ada 2 lajur. Maksudnya, dia jadi macam ni. Intersection di antara garisan-garisan tersebut adalah menunjukkan berapa elemen yang ada dalam matrik jawapan nanti. Kita boleh expect berapa keadaan. Sebab matrik ni ada macam-macam. Pernah tak awak tiba-tiba bila awak darab tu awak confuse? Matrik saya ni saya akan dapat jawapan macam ni ke? Yang macam tu ke jawapan saya? Ke yang macam hijau ni? Ke bentuk lain? Banyak sangat keraguan dia tu. Kalau awak buat bentuk macam ni, insya-Allah tak ada dah awak ragu-ragu jawapan kita akan dapat bentuk yang bagaimana. Alright. Kita nak pergi kepada soalan yang lain lah. Nak bagi faham lagi. Nak bagi improve lagi. Ya? Boleh? Langkahnya masih sama. Ambil matrik yang kedua. Naikkan ke atas. Ya? Naikkan ke atas. So, kita akan dapat soalan yang 1, 4, 1, 2. 2, 3. Okey, sebab tadi dah explain kan. Sekarang kita tengok dia ada berapa jawapan. Matrik pertama dia nak baris. Matrik kedua dia nak lajur. So, intersection dia kat sini ya. Kita akan dapat A, B. Maknanya jawapan kita nanti macam mana? Jawapan kita nanti A, B atas bawah macam tu je. Ada 2 je elemen dia. Ada tak ada 4. Kali ni sebab tu matrik ni lain matrik peringkat yang kita darabkan, lain jawapan dia. Percayalah kalau cikgu terbalikkan nombor yang ni pergi ke depan, yang ni ke belakang pun jawapan dia adalah lain. So kita kena tengok betul-betul, kena buat mengikut apa yang cikgu dah pesan lah. Yang pertama, kita nak dapatkan A. Okey. Kalau tadi ada 1 nombor dengan 1 nombor kan. Sekarang ni macam mana ni? Ya Allah, dah ada banyak pula nombornya. Pening dah. Macam mana nak buat? Okey. Dia akan ada nombor yang genap. Percayalah. Dia akan berpasangan.
dia akan berpasangan. Contoh berpasangan tu, yang depan dengan yang atas. Yang belakang dengan yang bawah. Gitu partner dia. Dia tak akan jadi bersilang-silang, tak ada. So, untuk dapatkan A, dia punya jawapan akan jadi 1 darab 2 tambah 1 darab 3. Okey? So, itu adalah jawapan yang paling panjang yang kita tulis ni adalah untuk satu jawapan je. Untuk A sahaja ya. Yang bawah dia jadi macam mana? Yang bawah dia jadi macam mana? Nak dapatkan B. Okey, hijau. Fokus lagi pada warna hijau. Okey, pasangkan dia. Okey. Apa yang kita akan dapat? 4 darab 2 tambah 2 darab 3. Okey, akhirnya kita akan dapat jawapan 2 tambah 3, 5. 8 tambah 6 dia akan jadi 14. Double check. So, beginilah cara untuk kita darabkan matriks. Macam mana? Dah mula faham ke? Kalau awak dah mula faham, cikgu nak tunjukkan soalan SPM yang sebenar. Ini tadi basic saja yang cikgu tunjukkan tadi ni, basic nak bagi awak faham macam mana nak darab. Sekarang kita tengok soalan yang sebenar. Okey, ini adalah soalan SPM paper 1. Kita tengok macam mana kita nak jawab soalan SPM paper 1 ni ya. Okey. Kat sini soalannya adalah 5 MN bersamaan. Dia suruh kita darab matrik ni. 1, 5, 2, 0. Lepas tu kita ada negatif 3, 4. Okey. Kita guna cara macam mana tadi kita dah belajar. Kita nak darab matriks ni ya. Kita naikkan matrik yang kedua. Okey. So, yang ni kita darab je lah masuk dalam. Jom. Kita darabkan soalan ini. So, kita tahu jawapannya akan ada 2 sahajalah. Ni 2 dot ni kan. A, B. Macam mana nak dapatkan A, B tersebut? A, B. So, untuk yang pertama, nak dapatkan A, kita guna yang ini. Tadi dah ajar kan? Tu. So, darablah. So, bila kita darab, apa yang kita dapat? 1 darab negatif 3 tambah 5 darab 4. Nampak tak tu? Seterusnya kita buat yang bawah. Yang bawah tu kita buat B. Okey. Untuk B dia akan jadi macam mana? 2 darab negatif 3, kosong darab 4. Dan kosong tu dapat kosong lah kan. Cikgu suka kalau soalan ada kosong-kosong ni. Senang kira. 2 darab negatif 3 tambah kosong darab 4. So, akhirnya jawapan yang dekat sini, ini adalah negatif 3 tambah 20. So, dia akan jadi 17. Bawah ni akan jadi negatif 6. Okey. Sebelah kiri jangan lupa salin balik. Okey. Kita akan dapat equation yang macam ni. Tapi kalau kita baca balik soalan kita tadi merujuk kepada cari nilai M tambah N. Kalau boleh cikgu tunjukkan, cari nilai M tambah N. So, macam mana kita nak buat M tambah N? Sedangkan kita ada 5M, 5N kan? Okey. So, kita carilah dulu kita punya M dulu. 5M bersamaan dengan 17, 5N bersamaan dengan negatif 6. M bersamaan 17 bahagi 5, N bersamaan dengan negatif 6 bahagi 5. Okey? Boleh? Ini adalah kita punya nilai M dan N. Adakah dah menjawab soalan? Okey, dah siap. Adakah dah menjawab soalan? Belum ya, belum. Kita nak cari M tambah N. M tambah N adalah 17 per 5 tambah negatif 6 per 5. Awak tekan je kalkulator dan awak terus akan dapat jawapan kita adalah 11 per 5. Cek cepat jawapan. Ada ke tidak? Ada ke tidak jawapan 11 per 5? Okey. Alright.
Itu adalah cara untuk jawab soalan matriks. Sebenarnya soalan ni boleh dikategorikan sebagai susah lah sedikit sebab dia ada minta M tambah N kat bawah tu kan. Okey. So ini adalah cara untuk kita solvekan soalan ini. Okey. Soalan paper tu menjelang 2020, menjelang 2021. Of course soalannya lebih berkisar kepada soalan KBAT, ya. Of course soalannya lebih berkisar kepada soalan KBAT. Okey, sebelum cikgu tunjukkan macam mana kita nak solve soalan KBAT, kita tengok soalan A. Diberi matriks 4x 3 6, nyatakan nilai x sekiranya matriks tidak mempunyai songsangan. Okey, satu benda yang awak tahu formula songsangan macam mana? Okey, formula songsangan adalah 1/AD minus BC. Belakang ni kita terbalikkan. Okay, ni semua orang tahu. Ni semua orang tahu. Cuma cikgu nak explain kenapa dia kata apakah nilai X yang boleh menyebabkan matriks ini tidak mempunyai songsangan. Dia macam ni. Kalau kita ada pecahan. Kita ada pecahan bawah dia. Kalaulah kita dapat bawah dia kosong. Contoh cikgu bagi 1/0. Cuba kamu tekan kalkulator anda. Apa jawapan yang awak akan dapat? Okey, kalau awak tengok kan, awak 1/0 awak bahagi, awak akan dapat mat error. So, bila awak dapat mat error tu, awak menunjukkan bahawa fungsi songsangan dia tu tak ada lah. Dah mat error kan, dah tak boleh guna. Itu clue dia. Macam mana kita nak cari nilai X. So, kita kata bawah dia tak boleh kosong. Ya? Bila bawah dia tak boleh kosong, kita ambil lah kita punya formula tu. AD, apa yang akan menyebabkan AD tolak BC tu dapat kosong. Kita kena carilah nilai dia. Kita kena cari nilai dia. So, nilai dia kita dapat daripada mana? Nilai dia kita boleh dapat daripada soalan kita. Okey. So, ini adalah soalan kita. Kita masukkan nilai. Untuk pengetahuan semua, ini A, ini B, ini C, ini D. Okey. So, kita AD 4 darab 6, dia sebenarnya bersilang je. B, X darab dengan 3 sama dengan kosong. So, kita carilah. Kosong, negatif 3X bersamaan negatif 24. Yang ni tak ada tukar-tukar simbol sebab yang tukar simbol tu lebih besar, lebih kecil kan. Ini equal je. 24 bahagi tu akan dapat 8. Kita akan dapat 8. So, cuba kita tengok balik. Kalaulah kata X ini bernilai 8, apa yang terjadi adalah formula dia akan jadi 1/AD tolak BC. 4 darab 6 tolak 3 darab 8. 6 darab 4, 24. Tolak 3 darab 8, 24 juga. So, dia jadi 1/0. Oleh sebab itu, fungsi songsangan dia tak ada. So, sekarang, ini formula kalau awak nak cari kalau soalan berbentuk begini. Okey, itu adalah untuk soalan yang pertama. So, kalau kita tanya, apakah nilai X yang akan menjadikan fungsi songsangan dia tak ada? Nilai dia adalah 8. Nilai dia adalah 8. Okey. Boleh faham kelas? Setakat ni boleh lagi? Boleh Mari kita sambung sikit je lagi. Okey. So, sekarang kita tengok soalan ni, soalan B ni. Kita tengok dia ada kat situ snake plate, dinner plate. Dia nak beli. Bilangan set dia tak tahu lagi nak beli berapa. X dengan Y dia letak kat situ. Harga per set dia dah bagi. Dia bagi RM12 untuk snake plate, RM16 untuk dinner plate. Okey. Adi dan kawan-kawannya ingin membeli X set snake plate dan Y set dinner plate. Jumlah set bilangan yang dia beli ialah 9. Froze kejap kat situ. Cuba kita keluarkan dan kita proses. Dia nak beli set dia tu tapi tak tahu berapa set X dengan Y tu, tapi nak beli 9 set. So, yang pertama kita dah dapat lah. Kita dah dapat yang pertama, X set tambah Y set. Tak tahu berapa lagi every each, tapi total nak beli 9. Itu yang pertama. Ini sebenarnya persamaan serentak. Nanti cikgu ajar cara guna kalkulator sikit. Dan jumlah harga yang mereka perlu bayar ialah 128. Proses ayat tu.
jumlah harga yang mereka perlu bayar kalau beli set-set ni 128. Okey, kita letak harga sebab dia dah cakap pasal harga kan. Dia cakap 128 RM. X ni harga dia berapa? X ni harga dia 12. So dia jadi 12X. Sebab kita tak tahu lagi berapa set X tu dia nak beli. Lepas tu 16Y. Total harga ni adalah 128. So kita dapat dua persamaan. Kita dapat dua persamaan dan persamaan inilah yang kita nak kena buat secara matriks. Persamaan serentak dia boleh selesaikan dua cara. Satu cara yang biasa kita buat tu penghapusan dengan penggantian, satu lagi adalah secara matriks. So kita bentukkan soalan ini menjadi soalan matriks terlebih dahulu. Okey. Kita unknown dia apa? Unknown X dengan Y kan? X dengan Y letak dulu kat tepi macam tu. Lepas tu kita kutip dia punya nombor sahaja. Lepas tu kita ada kat sini 1 sebab dia ni sebab tu dia 1 1 1 1 12 16 1 1 okey. Yang belakang ni kita tulis juga 9128. Alright, untuk mendapatkan nilai X dan juga Y, kita perlu buat songsangan matriks. Dia kalau operasi biasa, nombor biasa, tambah kita boleh jadikan dia sebagai tolak. Betul? Darab kita boleh jadikan dia sebagai bahagi. Tapi dalam matriks, dia tak ada istilah bahagi. Okey, dia ada darab matriks. Tadi kita dah belajar kan? Bahagi tak ada. Sebab kenapa kena bahagi? Awak nampak tak kat sini? Sini operasi dia apa? Sini operasi dia adalah darab. Pergi sebelah sana dia jadi no. Dia tak boleh jadi bahagi. Dia ada songsangan matriks A. Okey, songsangan matrik. Ini kita panggil songsangan matrik. Cikgu tulis sikit. Songsangan yang mana? Yang tadi kita buat 1 over AD tu. 1 over AD. So macam mana kita nak selesaikan dia? Kita pindahkan 1 1 12 16 ke sebelah sana. Dia jadi songsangan. So kita buatlah songsangan. 1 over AD tolak BC. Formula dia DA negatif B negatif C darab dengan 9128. Okey. Sekarang kita nak selesaikan, kita nak masukkan nilai. Apa yang kita akan dapat? Sikit lagi, sabar, sikit lagi. Kita akan dapat apa? Masukkan nilai 16 tolak sebab 1 negatif 1 negatif 12. Okey, 1 2 8. Okey, ruangan cikgu tak cukup, nanti awak tulislah lot sikit ya. Dan seterusnya 16 tolak 12 berapa dapat? 4. 1 per 4. Lepas tu kat sini kita nak buat darab 9128. Gunalah teknik tadi yang cikgu ajar tu untuk darab matriks. Bila kita darab matriks tu, naikkan matrik yang ni, naikkan ke atas macam biasa. Ni naikkan ke atas. Sebab tadi cikgu dah ajar. So ni cikgu harap awak dapat buat dan cikgu bagi jawapan. Nanti awak compare. Sama ke tidak? Sama ke tidak? So bila awak compare, awak akan dapat dekat sini adalah 16. Dekat sini adalah 20. Okey. Tak selesai lagi. Masukkan 1/4 tu darab dengan every inch yang ada dekat dalam. Dia kena masuk. Dia kena masuk macam ni. Ni darab ni. Lepas tu yang ni darab ni. Buat macam tu So kita akan dapat 16 bahagi 4. Kita akan dapat 4. 20 bahagi 4. Kita akan dapat 5. Okay. So X, Y. Awak tak boleh biarkan jawapan dalam keadaan macam ni. Nanti awak tak dapat markah full. Awak kena keluarkan satu-satu. X bersamaan dengan 4. Y bersamaan dengan 5. Okey. Ini adalah jawapan akhir untuk X dan juga Y.
Ini adalah jawapan akhir untuk X dan juga Y. Tapi awak boleh check awak punya jawapan ni. Awak takut awak ada buat silap dekat sepanjang pengiraan, kita boleh check menggunakan kalkulator. Jom kita tunjukkan menggunakan kalkulator. Okey, cikgu nak tunjuk teknik guna kalkulator untuk soalan persamaan serentak. Kalau awak perhatikan, awak ada dua persamaan serentak kat atas tu. X tambah Y bersamaan dengan 9. 12X tambah 16Y bersamaan 128 kan? Okey, jom kita guna kalkulator untuk checking. Ini paper 2. Awak jangan guna kalkulator je terus-terus dapat jawapan, jalan kira tak ada. Tak boleh, nanti awak tak dapat full mark. Okey, mari kita tengok guna kalkulator. Kalau kalkulator yang cikgu gunakan sekarang ni, kita tekan je dia punya menu setup. Macam tadi juga lebih kurang. Alpha A. A warna merah ya. Alpha A, macam tadi juga, tadi kita ada buat kan. Pertama simultaneous, kedua adalah polinomial. Kita ambil yang ni persamaan serentak. Simultaneous lah ya. Simultaneous 1. Lepas tu dia tanya, simultaneous equation number of unknown. Unknown kita ada 2, X dengan Y. So kita tekan 2. Dan dia akan ada 2 baris lah. Kita isikan yang pertama, 119. Nampak nilai dia? 1 equal 9. Lepas tu dia blinking dekat bawah. Dia blinking kat bawah. So masukkan nilai bawah pula. 12, 16, 128. 12 equal. 16 equal. Lepas tu 128 equal. Lepas tu equalkan lagi, dia akan keluar nilai X. Okey, boleh ke? Dia keluar nilai X. Nilai X dia yang pertama adalah 4. Tekan lagi sekali, dia keluar nilai Y, 5. Betul tak jawapan kita? X4, Y5. Okey? X4, Y5. Itu adalah kaedah kita nak check balik sama ada jawapan kita tu betul ataupun salah. Okey, tak sedar masa berlalu. Dengan ini, cikgu nak akhiri kelas kita dengan satu ungkapan. Ungkapan dia adalah sebenarnya matematik ini bukanlah untuk orang yang pandai saja. Matematik sebenarnya adalah untuk orang yang rajin. Untuk sudut-sudut cikgu percaya orang yang rajin sahaja yang sentiasa akan menonton dan mencari ilmu. Gunakan seluruh ilmu yang dah kita belajar di tingkatan 3, 4 dan juga 5. Curahkan habis-habisan dalam kertas exam kamu nanti. Cikgu doakan semua dapat menjawab dengan tenang dan lancar. Semoga sharing ini memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum. Terima kasih.